Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okay, so seperti biasa, ini adalah mengenai Sabah FC. So kita akan berbincang mengenai beberapa benda yang ingin aku share dengan kamu yang menggembirakan untuk kita, semestinya untuk Harimau Melaya dan seterusnya. Apa efek dia untuk pasukan Sabah FC kita? Ini pun berkenaan juga dengan Sadir Ramdhani lah, dengan hasil daripada collab beliau untuk bersama Timnas Indonesia juga. So apa efek dia untuk perlawanan yang akan datang pula? Di situ ini adalah tujuan video kali ini, dan dalam masa dekat ni akan dikeluarkan juga video mengenai head to head untuk Kelantan menentang Sabah. Walaupun kita telah buat video tu sebelum ni, tapi perlawanan ditunda. Okay, dan cancel lah, basically cancel perlawanan tu dan seterusnya ditukarkan kepada 20 hari bulan. So satu lagi video head to head akan dikeluarkan kerana situasi tersebut dan situasi sekarang untuk kedua pasukan cukup berbeza. So aku tidak boleh ambil kira head to head video sebelum ni. Jadi jom kita mulakan guys. Tahniah untuk Harimau Melaya kerana telah membuat satu comeback yang cukup dramatik pada perlawanan tersebut, dan tahniah juga aku ucapkan untuk pemain-pemain Sabah FC yang mendapat international call up dan juga beraksi pada perlawanan tersebut yang memberi impact result perlawanan tersebut. Tahniah untuk Darren Lock, Dominic Tan, Stu, Daniel Ting dan seterusnya Sadir Ramdhani yang juga di call up untuk bersama Timnas Indonesia. So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 pemain Sabah FC yang berada di dalam international team untuk beraksi pada perlawanan sebelumnya lah untuk international match tersebut. Dan seperti mana tajuk yang kamu nampak di bawah ni, jadual padat. Aku merangkumi jadual yang bakal dilalui oleh Sabah FC dan juga jadual untuk international team negara masing-masing. Ini adalah benda yang aku bincangkan kepada kamu lah, kerana kemenangan Malaysia untuk kelayakan Piala Dunia ni telah memberi impact yang cukup besar lah untuk ranking kita, especially, dan memberi harapan yang besar untuk rakyat Malaysia bagi melihat perlawanan seterusnya di mana Malaysia akan bakal insyaAllah beraksi dengan cukup bagus dan membawa kita kepada perlawanan yang ditunda pada tempoh hari di mana akan berlangsung pada 20 hari bulan ni, tidak lama lagi, di mana Sabah akan menentang Kelantan di stadium bukan di Stadium Kelantan. Ini telah ditukar kepada Stadium UiTM somewhere di mana Stadium Kelantan telah digunakan untuk acara yang berbeza. So itu yang update terkini lah untuk perlawanan ni. So apa kerisauan aku di sini ada seperti mana yang terletak di bawah ni pula, iaitu ni lah, adakah OKS mampu menurunkan kesebelasan utama seperti yang kita tahu? Kalau pemain beraksi bersama klub negara mereka, ada kemungkinan besar pemain tersebut akan direhatkan. Ini pernah berlaku dengan Sabah FC, tapi pernah juga result yang berbeza telah dilakukan di mana selepas saja kembali daripada international match, pemain Sabah FC yang telah dipanggil untuk berada dalam pasukan dan bermain di perlawanan tersebut masih juga diturunkan untuk perlawanan seterusnya. Tapi masa yang sekarang ini melibatkan 4 pemain utama kita. I'm talking about pemain Malaysia tu lah. 4 pemain utama kita, 4 pemain yang memang berada di kesebelasan utama Sabah FC. 4 pemain yang memberi impact besar untuk Sabah FC untuk mendapatkan result yang terbaik untuk perlawanan-perlawanan yang sebelum ni dan juga perlawanan yang bakal kita lalui. So ini adalah benda yang merisaukan aku, sama ada adakah mereka berjaya untuk diturunkan, mampu diturunkan dari segi physically, stamina mereka, adakah cukup fit untuk berada di perlawanan yang bakal kita lalui ni. Itu amat merisaukan aku. Sama juga dengan Sadir Ramdhani, di mana kalau kita tengok jadual untuk Indonesia pula guys, perlawanan menentang Kelantan akan berlaku pada 20 hari bulan dan seterusnya 21 hari bulan pula untuk kelayakan Piala Dunia, Filipina akan menentang Indonesia. So inilah merupakan satu perlawanan yang penting juga untuk Indonesia. Aku tak tahu di mana Indonesia meletakkan target mereka untuk World Cup qualifiers ni. Tapi apa yang penting sekarang, Indonesia berada di tangga tercorot untuk Grup F. Grup F ni ada Iraq, Vietnam, Filipina dan juga Indonesia. So aku dah pasti di mana target Indonesia di sini, tapi kemungkinan besar Sadil akan dipanggil untuk perlawanan tu. So sejauh mana Sadil
bakal diturunkan dalam skuad Sabah FC, sejauh mana Sadil akan diturunkan dalam skuad Indonesia, itu menjadi persoalan sekarang nih. So ada kemungkinan besar Sadil tidak akan bermain bersama Sabah FC untuk perlawanan menentang Kelantan. Dan sekali lagi, ada kemungkinan besar juga 4 pemain Sabah FC yang mewakili Harimau Melaya tempoh hari kemungkinan besar juga tidak akan diturunkan pada perlawanan tersebut. Kalau turun sekalipun, yang aku risaukan sini adalah tahap fitness mereka lah. So dikenakan lagi guys, dikenakan lagi 4 hari selepas perlawanan menentang Kelantan tu, kita terus akan beraksi menentang Terengganu pada 24 hari bulan pula, another away match. So back to back away match untuk pemain-pemain kita, skuad Sabah FC. So aku tak tahu selepas Kelantan tu mereka akan kembali ke Sabah atau akan terus stay di Semenanjung. So itu bukan merupakan satu tugas yang mudah lah untuk berkelana di tempat lain, lepas tu meneruskan lagi perjuangan saki-baki saingan Liga Super ni. So itu yang aku risaukan di sini lah. It's a good result untuk Harimau Melaya memenangi perlawanan tersebut 4-3 menentang pasukan Kyrgyzstan. Kalau aku nak sebut, minta maaf kalau aku salah sebut. It's a good thing pemain-pemain kita berada di dalam skuad Harimau Melaya untuk perlawanan tersebut, yang bilang orang at least kita masih ada player yang masih bermain walaupun cuti panjang, tapi masih ada few pemain yang masih bermain. Tapi impact dia pula di sini adalah back to back perlawanan yang bakal dilalui oleh mereka, dan seterusnya kadar fitness yang mereka miliki untuk perlawanan tersebut lah. So itu adalah kerisauan aku guys untuk perlawanan ni. Di samping itu juga aku juga ingin shout out juga untuk apa yang telah dilakukan oleh Sabah FC setakat ni, dan juga apa yang telah dilakukan oleh pemain yang terpilih di dalam skuad Sabah FC untuk bersama Harimau Melaya dalam perlawanan tersebut. Tapi again, impact dia ni sebenarnya, itu yang aku risau, itu yang menjadi persoalan untuk aku sekarang, kerana baki perlawanan yang dimiliki oleh Sabah FC sekarang ni adalah sebanyak aku cuma cakap Liga Super ya, 1, 2, 3, 4 perlawanan, di mana perlawanan yang 4 perlawanan yang bakal kita lalui ini amat penting sekali. Menentang Kelantan away, menentang Terengganu away, menentang Perak away. Lepas tu baru akan kembali saingan Liga Super di Stadium Likas pada 17 Disember untuk Sabah akan melayan Kedah di Stadium Likas. So saki-baki perlawanan ni memang bukan benda yang mudah bagi aku. Kita tahu reputasi Terengganu sekarang ni di AFC pun cukup bagus, so itu akan memberi impact untuk persembahan mereka di saingan Liga Super. Perak pula macam seolah-olah bangkit sekarang Perak, di mana kita sendiri tewas kepada Perak, kita sendiri diikat oleh Perak di Stadium Likas, dikenakan lagi dengan kedudukan kita di tangga kelima sekarang ni. So perlawanan ini menentang Kelantan adalah cukup penting untuk kita mengambil alih tempat keempat yang sekarang dimiliki oleh Pahang. Beza kita antara Pahang adalah 2 poin saja. So kalau kita gagal untuk mendapatkan sebarang mata untuk perlawanan menentang Kelantan ni, sudah pasti perlawanan seterusnya adalah merupakan satu benda yang sukar untuk kita lah. So okay guys, itu adalah update terkini mengenai untuk skuad Sabah FC. So itu apapun itu adalah pendapat aku saja, belum ada statement yang dikeluarkan oleh Sabah FC lagi tentang keberadaan pemain tersebut, sama ada mereka akan disenaraikan dalam skuad untuk menentang Kelantan. Tapi apapun itu adalah kerisauan aku. So aku mau tahu pula apa pendapat kamu mengenai isu ni. Kamu rasa adakah mereka boleh berada dalam kesebelasan utama dan kita mampu untuk meneruskan achievement kita di AFC untuk dibawa ke saingan Liga Super pula? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di video head to head untuk perlawanan Kelantan menentang Sabah ni. Assalamualaikum.